الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnianya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan perbincangan kita, dapat kita menerus mencari redha-Nya, mencari keampunannya dan terus menerus beramal ibadat lagi-lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah ini, iaitu bulan Ramadan. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita juga. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod kali ini, kelebihan surah Yasin part kedua. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan lagi sebuah hadis yang ada kaitan dengan surah Yasin. Akan tetapi adakah ia sahih? Jom kita pendengarkan insyaAllah. Jadi pada kali ini ia membicarakan tentang Yasin itu ialah hati Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis ada dinyatakan, inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana 10 marrat. Maksudnya sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Quran ialah Yasin. Siapa yang membaca Yasin akan dicatatkan oleh Allah baginya dengan bacaan tersebut seperti membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis ni ada sanadnya, agak panjang. Akan tetapi dalam perbincang kita akan membacakan apa kata sarjana hadis berkaitan tentang hadis ini. Yang pertama sekali, Ibnu Abi Hatim di dalam Ilal Hadis menyebutkan bahawa beliau pernah bertanya kepada ayahnya. Maka ayahnya pula berkata, Muqatil, dalam sanad hadis ini, terdapat Muqatil, seorang perawi yang bernama Muqatil. Akan tetapi dalam sanad ni berkata bahawa Muqatil bin Hayyan. Akan tetapi ayahnya berkata Muqatil yang di dalam sanad hadis ini sebenarnya bukanlah Muqatil bin Hayyan, akan tetapi Muqatil bin Sulaiman. Aku sudah melihat ayahnya sambung, aku sudah melihat hadis ini pada awal kitab yang direka oleh Muqatil bin Sulaiman, dan ini adalah hadis yang batil dan tidak ada asal sumbernya. Menurut Az-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal, Muqatil dalam sanad hadis bukanlah Ibnu Hayyan, tetapi sebenarnya ialah Muqatil bin Sulaiman. Ini juga seperti yang dinyatakan oleh Abu Hatim. Berdasarkan sanad, hadis ini adalah palsu kerana menurut Waqi', Muqatil bin Sulaiman ini adalah seorang pendusta. Ibnu Al-Arabi dalam Ar-Ridhat Al-Ahwazi menyatakan hadisnya da'if, yakni tentang bacaan surah Yasin, dan tidak diterima bagi kebanyakan orang. Mereka mempunyai pelbagai pandangan riwayat dan huraiannya, dan semua itu tidak ada asal sumbernya. Abu Daud juga sudah melaporkan hadis bacalah Yasin ke atas mereka yang hampir mati, dan ia tidak sahih. Dan yang terakhir, Al-Albani juga ada menyatakan dalam silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah, menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang palsu. Dikatakan lagi oleh pengarang kitab, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mendalami lagi, maka boleh rujuk buku karangan Muhammad Amru bin Abdul Al-Latif, hadis Qalbu Al-Quran Yasin fi Al-Mizan wa jumlah mimma ruwiya fi Fadilah, terbitan Maktabah At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Mesir. Akan tetapi jika dia bertanya apakah salah membaca Yasin pada malam Jumaat, jawapannya adalah menetapkan bacaan tertentu pada hari tertentu, itu yang menjadi masalah. Nak membaca Yasin pada bila-bila masa tidak menjadi masalah. Akan tetapi menetapkan sesuatu pada hari sesuatu dengan katanya ada fadilat tertentu, jika ada hadis yang sahih menyatakan sedemikian, dan tak ada masalah. Akan tetapi jika tiada hadis yang sahih, jadi perlu kita berhati-hati. Tidak boleh kita menetapkan sesuatu kebaikan perbuatan pada masa tertentu dengan mengharapkan fadilat tertentu. Jadi kalau ada hadis sahih, boleh kita teruskan. Tapi kalau tiada, jadi mohon kita semak balik apa yang kita lakukan. Akan tetapi terdapat juga hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang beberapa surah
yang ada dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang terdapat fadilatnya sendiri, seperti surah Al-Kahfi dan juga surah Al-Baqarah yang akan saya bacakan antara hadisnya yang sahih. Man qara'a surat Kahfi fi yaumi Jum'ah adha'a lahu min nur ma baina jum'atain. Maksudnya siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan diterangi cahaya di antara dua hari Jumaat. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Al-Baihaqi. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Manakala ada juga hadis yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man hafiza 'ashrata ayatin min awali suratul kahfi ausima min ad-dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dan yang terakhir berkaitan dengan surah Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir, man qara'a bil ayatain min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatah. Sesiapa yang baca siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka sudah cukup baginya. Didekatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi alhamdulillah, selesai kita perbincangan kita pada hari ini, membincangkan lagi tentang kelebihan surah Yasin yang ada hadis menyatakan sedemikian. Akan tetapi sudah kita mendalami apa kata ulama sarjana hadis berkaitan tentang hadis tersebut, dan telah kita tahu ulama sarjana hadis telah nilai hadis tersebut dengan palsu. Oleh itu, jika kita ada mendengar hadis ini di luar sana, maka nasihatilah mereka dan berhati-hatilah jika kita hendak menyampaikan sesebuah hadis. Kerana sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah, larangan untuk berdusta atas namanya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, meneruskan perbincangan kita tentang hadis yang banyak berlegar dalam kalangan masyarakat. Akan tetapi, adakah ia sahih? InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.